Terima kasih. Salam sejahtera. Rakyat tidak perlu panik jika berlaku keadaan kontak tempat kerja atau sekolah di kuarantin yang menyebabkan tempat kerja atau sekolah terpaksa ditutup. Yang penting, rakyat terus berganding bahu dalam mengawal dan memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 di Sabah dengan sentiasa mengamalkan kebiasaan baharu seperti menjaga kebersihan diri, penjarakan fizikal dan memakai pelitup separuh muka. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, dalam kenyataan memaklumkan apabila seorang individu disahkan positif COVID-19, semua kontaknya akan dikenal pasti. Kontak akan diminta untuk menjalani ujian COVID-19 di pusat saringan yang berhampiran dan perlu menjalani kuarantin di rumah. Beliau mengambil contoh kes ke-402 pada Rabu lalu merupakan seorang kanak-kanak perempuan dari daerah Penampang yang bersekolah di salah sebuah prasekolah daerah tersebut. Kontak serumah dan sekolah kanak-kanak itu sedang menjalani kuarantin selama 14 hari. Sementara itu, katanya semua kontak 4 kes baharu COVID-19 dikesan di daerah Sandakan semalam telah dikenal pasti dan perlu menjalani saringan COVID-19. Beliau berkata, 3 daripada mereka adalah warga negara iaitu seorang budak lelaki, lelaki dewasa dan seorang wanita, seorang lagi wanita bukan warga negara. Kesemua dikategori import A dan dikesan positif semasa aktiviti saringan pengembara dari luar negara. Mereka dimasukkan ke Ward Hospital Duchess of Kent, Sandakan untuk rawatan lanjut. Sehingga semalam jumlah kumulatif COVID-19 di Sabah 406 kes. Kempen imunisasi polio Sabah telah memasuki fasa terakhir iaitu pemberian vaksin MPOV kepada semua kanak-kanak di bawah umur 13 tahun di seluruh negeri tanpa mengira status kewarganegaraan. Sehubungan itu, ibu bapa yang mempunyai anak berumur di bawah 13 tahun yang belum menerima vaksin OPV diminta mengunjungi mana-mana fasiliti kesihatan dan pusat pemberian vaksin yang giat dilaksana di seluruh negeri. Menurut kenyataan Datuk Dr. Christina setakat semalam, 7 daerah mencapai liputan dos pertama vaksin MOPV melebihi 95% iaitu daerah Ranau, Tambunan, Kuala Penyu, Beaufort, Kinabatangan, Kunak dan Nabawan. Sementara itu, katanya liputan vaksin BOPV dos 1 dan 2 masih belum mencapai sasaran untuk imunisasi kelompok. Mengenai situasi wabak kolera di Sabah, beliau memaklumkan 3 kes baharu kolera direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif di Sabah meningkat 86 kes. 2 kes baharu dicatat di Tawau dan Kunak 1 kes. Datuk Dr. Christina berkata, wabak kolera di Sabah melibatkan 55 kes bergejala dan 31 kes tidak bergejala. Sempurna mencatat bilangan tertinggi kes kolera iaitu 46 kes diikuti Kota Kinabalu 15, Kunak 10 dan Beaufort 4 kes. Sementara Putatan dan Tawau 3, manakala Kinabatangan 2 kes. 1 kes masing-masing di Tuaran, Sepitang dan Lahadatu. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menetapkan 17 Ogos ini untuk penjelasan dan keputusan bagi semakan kehakiman terhadap keputusan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah baru-baru ini. Pesuruhjaya Kehakiman Leonard David Shim yang menetapkan tarikh itu juga mengarahkan Jabatan Peguam Negara memfailkan hujah mereka selewat-lewatnya pada 10 Ogos dan dibalas oleh pemohon pada 12 Ogos. Keputusan itu diambil selepas mendengar hujah dikemukakan Peguam Tengku Fuad Tengku Ahmad yang mewakili 33 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang mengemukakan permohonan semakan terbabit. Turut memberi hujah Peguam Kanan Persekutuan Suzana Atan dan Peguam Besar Negeri Sabah Brandon Kitso yang mewakili Tun Johar dan Kerajaan Negeri. Terdahulu, Tengku Fuad mendedahkan antara hujah utama yang dikemukakan adalah mengikut artikel 21/2 mengenai ketidakwajaran untuk pembubaran DUN dan kegagalan Tun Johar melaksanakan lunas perlembagaan di bawah artikel 7/1 untuk mempertimbangkan Tan Sri Musa yang mempunyai majoriti wakil rakyat dan perlu mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri. Pada 4 Ogos lalu, Tan Sri Musa bersama gabungan 32 ADUN telah mengemukakan semakan kehakiman dengan menamakan Tun Johar sebagai responden pertama, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal responden kedua, Suruhanjaya Pilihan Raya responden ketiga dan Kerajaan Negeri sebagai responden keempat.
Bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS optimis mencapai sasaran kutipan zakat sebanyak 95 juta ringgit tahun ini. Ia susulan kejayaan kutipan sebanyak 89 juta ringgit bagi zakat harta dan zakat fitrah pada tahun lalu. Setakat Julai tahun ini, bahagian zakat dan fitrah MUIS berjaya mengutip sebanyak 60 juta ringgit. Pegawai bahagian zakat dan fitrah MUIS, Ustaz Safruddin Din Mansyuruddin menjelaskan, melihat komitmen masyarakat Islam di negeri, sasaran tersebut tidak mustahil untuk dicapai tahun ini. Katanya tahun lalu MUIS berjaya mengagihkan hampir 70 juta ringgit hasil kutipan zakat kepada lebih 200,000 asnaf di seluruh negeri. 89 juta sepatutnya kita kena agih habis, tapi memandangkan biasanya para pembayar zakat ni dia bayar di hujung-hujung tahun ni. So kita tidak sempat agihkan. So agihan itu kita agihkan, kita bawa ke tahun berikutnya. Beliau ditemui RTM selepas menjadi panel jemputan dalam forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM dengan tajuk Zakat Keliru atau Tidak Tahu di Kota Kinabalu. Sementara itu, panel jemputan daripada Jabatan Ahli-Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Ustazah Lilis Mulyani menekankan kepentingan setiap Muslimin wajib membayar zakat. Dalam rezeki kita itu ada hak orang lain. Apabila hak orang lain, maka wajib kita keluarkan untuk membayar zakat. Karena zakat ini merupakan satu perintah Tuhan yang hukumnya adalah wajib. Menurutnya lagi, seseorang yang menunaikan tanggungjawab membayar zakat sudah pasti akan mendapat ganjaran lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekian sumbangan berita dari Sabah petang ini dan saudara bersama mencegah COVID-19, lindungi keluarga dan sentiasa pantau status kesihatan. Dengan itu, kita kembali semula bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan.